soalan di studio. Okey, Tok. Ya. Kita melihat sosok presiden ni bakal digulingkan dan apa relevannya menjatuhkan presiden sendiri demi kepentingan individu yang lain ni, Tok? Okey, dia masalah yang dihadapi oleh UMNO ni. UMNO ni dia ada satu penyakit. UMNO tak macam parti-parti politik lain. Kalau kita lihat parti politik macam PKR, macam Amanah, macam PAS ni, macam Bersatu sendiri. Setiap kali pemimpin mereka berhadapan dengan pendakwaan, mereka akan pertahankan. DAP juga mempertahankan pemimpin mereka. Tetapi UMNO ni, bila pemimpin mereka didakwa, bila pemimpin mereka berhadapan dengan apa yang dipanggil sebagai pendakwaan terpilih, mereka pula bantu untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri. Kita lihat, kalau nak kira dari segi prestasi buruk Barisan Nasional, ianya bermula bila mana Mahathir mula menyerang Pak Lah. Kita kena terima hakikat. 1999 adalah prestasi paling buruk Barisan Nasional, kerana pada ketika itu orang Melayu sudah mula tidak percaya dengan Tun Dr. Mahathir. Kita kalah banyak kursi. Jadi apa yang Mahathir buat? Mahathir buat apa yang dipanggil sebagai gerrymandering. Dia masukkan kawasan-kawasan bukan Melayu, dia buat persepadanan semula. Dia masukkan kawasan-kawasan bukan Melayu di kawasan Melayu. Contohnya Shah Alam. Pada tahun 1999, 86% daripada pengundi di Shah Alam adalah merupakan orang Melayu. Tetapi bila berlakunya gerrymandering, dia masukkan kawasan Berkeley semua sekali, di belah Kelang tu dimasukkan dalam Shah Alam. Pengundi Shah Alam Melayu tinggal 68%. Maknanya ini menyebabkan di Shah Alam orang Melayu tidak boleh menentukan siapa ahli parlimen mereka. Ahli parlimen mereka ditentukan oleh bukan Melayu. Jadi parti yang mendapat sokongan bukan Melayu, parti itulah yang akhirnya yang akan menjadi ahli parlimen di situ. Ini apa yang Mahathir buat. 2004 pada ketika itu, masyarakat India dan China memberikan sokongan padu kepada Barisan Nasional. Apa yang Mahathir buat ini menyebabkan Barisan Nasional mendapat sokongan yang cukup padu. Terutamanya bila orang yang dah 22 tahun menyampah dengan Tun Dr. Mahathir ni, yang cukup benci dengan Mahathir, yang dikenali sebagai Maha Zalim, Maha Fir'aun dan sebagainya, tiba-tiba Mahathir berundur sebagai presiden parti. Jadi kepimpinan baru ketika itu, Pak Lah dikenali sebagai Mr. Clean. Pak Lah dikenali sebagai Mr. Clean, belum ada sebarang isu. Kemudian Pak Lah ambil alih dan Pak Lah berjaya menyebabkan BN mendapat sokongan yang cukup dahsyat. Tetapi bila mereka tak boleh nak menjatuhkan Pak Lah, mereka mula menyerang budak tingkat 4. Kita pun tahu siapa budak tingkat 4 ni, ialah Khairi Jamaluddin dan rakan-rakan beliau, Zaki Zahid dan sebagainya. So ini telah menyebabkan kita kehilangan 6 buah negeri pada pilihan raya 2008. Jadi kalau orang kata bahawa prestasi buruk BN hari ini disebabkan kita bersama dengan DAP, ini tak benar sama sekali. Saya tak nafikan kerjasama dengan DAP ini menyebabkan orang Melayu sukar untuk mengundi BN, dan orang Melayu yang dulu mengundi BN sukar untuk transfer undi mereka. Tapi bukan semua. Saya rasa walaupun kita dah bermusuhan dengan DAP 58 tahun, prestasi kita dapat mengekalkan 3 buah negeri ini pun dah cukup baik. Sebab kita dah indoktrinasi pemikiran, khususnya zaman Mahathir ni, buat orang cukup benci dengan DAP. Orang percaya DAP ni anti Melayu, anti Islam. Tiba-tiba 8 bulan kita nak buat orang boleh terima DAP. Tak mudah. Tetapi DAP bukan punca prestasi UMNO merosot. Prestasi UMNO mula merosot 1999 kerana apa yang Mahathir buat. Amalan kronisme, nepotisme dan juga korupsi yang diamal zaman Mahathir
memberi kesan yang buruk, termasuklah penindasan terhadap Datuk Seri Anwar, yang mana gambar poster Datuk Seri Anwar dengan angkat tangan dengan mata lebam dia tu telah menarik simpati orang Melayu pada tahun 1999. 2004 improve kerana akhirnya diktator ini dapat dijatuhkan. Tetapi selepas Datuk Seri Anwar, selepas itu, Pak Lah, walaupun peringkat awal dia berjaya 2004, walaupun dia bagus macam mana pun, bila pembangkang tak dapat nak jatuhkan dia, tak dapat gunakan batang tubuh dia untuk menjatuhkan BN, pembangkang menyerang menantu dia, Khairy Jamaluddin, dan kita hilang 6 buah negeri termasuk wilayah persekutuan. Ini berlaku 2008. 2013, ketika itu imej BN dah teruk, dah tercalar. Jadi apa yang kita buat? Kita jual imej Najib Tun Razak. Tapi serangan terhadap Mahathir buat serangan terhadap Pak Lah 2008, menyebabkan ramai orang meninggalkan UMNO. Dan walaupun Pak Lah digantikan dengan Najib, orang yang dah tinggalkan UMNO tu tak balik semula untuk mengukuhkan kedudukan UMNO pada 2013. Walaupun imej Najib cantik pada 2013, kita tetap gagal untuk ada majoriti 2/3. Dan bila Mahathir sendiri setelah Datuk Seri Najib tidak mengikut kehendak dia, anak dia tidak dapat menjawat jawatan naib Presiden UMNO, dan kroni-kroni dia contohnya macam YTL dulu ada lombong emas, iaitu IPP, Independent Power Producer, membekalkan tenaga. Syed Mokhtar juga, begitu juga dengan Genting Sanian dan juga Tanjung yang dimiliki oleh Ananda Krishnan, merupakan 4 IPP terbesar. Tiba-tiba bila Datuk Najib buat 1MDB mengambil alih jana kuasa elektrik milik Ananda Krishnan, milik Genting Sanian, Mahathir marah kerana lombong emas untuk dia cetak duit sudah hilang sebahagiannya bila mana wujudnya 1MDB ni. Jadi serangan mula bertali arus ke atas batang tubuh Datuk Seri Najib, sehingga kan kita kalah pada pilihan raya umum 2018. Kena ingat bahawa sebelum 2013, pembangkang sudah pun menyerang 1MDB, tetapi tidak ada kesan. Tetapi bila manusia yang pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun menyerang 1MDB, hancur. Hancur kerana orang Melayu masih percaya bahawa Tun Dr. Mahathir ni seorang negarawan. Rindu zaman tu. Orang muda yang bingai, minta maaf cakap lah, generasi korang yang tak merasa zaman dictatorship Mahathir ni, tiba-tiba rindu zaman Tun, walaupun dia orang tak pernah berada zaman Tun. Yang merasa pendakwaan terpilih, duduk ISA 2 kali, duduk lock-up 8 kali, takkan rindu. Kita tahu betapa zalimnya Tun Mahathir. Dan ini menyebabkan Pakatan Harapan berjaya pada tahun 2018. Tetapi kejayaan itu berakhir selepas 22 bulan kerana angkara Mahathir juga. Bila dia tidak mahu menyerahkan kursi kepada Anwar Ibrahim, maka akhirnya apa yang berlaku, dia menghantar orang-orang dia untuk membentuk kerjasama dengan UMNO, bekerjasama dengan PAS, dan akhirnya berlakulah apa yang dipanggil sebagai langkah Sheraton, yang akhirnya dia sendiri pun tersingkir. Dia menyingkirkan diri dia sendiri. Dia ingat dia boleh letak jawatan dan kemudian dilantik semula oleh pasukan yang baru. Tetapi bila pemimpin UMNO, MP UMNO dan PAS sampai di istana, mereka baru tahu Mahathir menipu. Bukan nak bentuk kerajaan Bumiputera. Mereka digambarkan bahawa Mahathir nak bentuk kerajaan Bumiputera. Tetapi sampai di istana, rupa-rupanya Mahathir nak bentuk kerajaan, ada DAP dalam tu. Ada DAP dalam tu. Itu sebab PAS dengan dan UMNO tarik handbrake. Anwar Musa dan juga Taqiyuddin membuat sidang media di PWTC di bawah, tidak bersetuju dengan pembentukan kerajaan tersebut. Jadi
Saya nak beritahu bahawa zaman Datuk Seri Zahid ini pun bukan sekali, banyak kali juga mereka cuba nak menjatuhkan Datuk Zahid. Pertama sekali, sebaik saja Datuk Zahid berjaya menang pemilihan parti. Saya nak beritahu dalam sejarah UMNO ni 4 kali je baru kita adakan pemilihan parti. Zaman Tun Tuanku Berahman lawan dengan tak silap saya Asri Muda ke Ahmad Puan, sehingga mereka keluar, pemimpin PAS bentuk PAS. Kemudian zaman Sulaiman Palestin lawan dengan Tun Husin On, tak silap saya. Kemudian zaman Tun Mahathir lawan dengan Tengku Razali yang menyebabkan perpecahan, berlakunya Semangat 46 wujud. Dan yang terakhir ialah pada tahun 2018, setelah kita kalah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pemangku Presiden, telah membuka dengan seluas-luasnya, siapa juga nak bertanding Presiden, silakan. Dan kita lihat pada ketika itu, Tengku Razali bertanding dan Khairy Jamaluddin pun bertanding, tapi huyuk, kalah. Ahli UMNO tolak dia kerana gelojoh sangat. Daripada Ketua Pemuda terus nak pergi bertanding jawatan Presiden Parti. Ini kita nak bagi ingatan kepada pemuda-pemuda, jangan gelojoh sangat.